TV KPM. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4. Kan senang kan kalau itu yang akan masuk dalam peperiksaan SPM. Semua dapat keputusan yang sukses kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Tadi saya nyanyi lagu tu. Dia ada kena-mengena dengan mata pelajaran yang kita nak belajar hari ini. Iaitu apa dia? Sains. Apa pula sains? Adalah matematik. Ya, kepada semua murid-murid yang mengambil mata pelajaran matematik ni, pastikan anda setia dengan saya selama 1 jam ini. Okey, tapi ingat, pastikan anda semua patuhi SOP, sentiasa cuci tangan dengan kerap, sentiasa memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter. Baiklah, Akmal akan perkenalkan guru hari ini yang mana kita terbangkan beliau daripada Pulau Pinang jauh. Nak tahu siapa cikgu yang saya maksudkan itu? Jom kita tengok profil guru hari ini. 5 tambah 5, 10. 10 tambah 10, 20. 20 tambah 10, 30. Jom kita tengok. Pengalaman mengajar sebanyak 19 tahun. Uyo! Tak tahu siapa cikgu ni. Anda pernah lihat profilnya? Ini dia saya tampilkan Cikgu Sarves. Apa khabar cikgu? Khabar baik Akmal. Apa khabar Akmal? Saya sihat cikgu. Cukup bertenaga hari ini. Sebab apa? Sebab saya tak sabar ni nak belajar bagi mata pelajaran yang saya pernah dapat dulu. A1 cikgu. Iaitu matematik. Nampak? Ada riak? Cikgu, sebenarnya hari ini kita nak belajar apa dalam matematik? Sebab setahu saya dalam matematik tu banyak bab-bab yang kita kena kuasai cikgu. Ya, hari ini kita akan belajar tentang fungsi trigonometri, nisbah dan fungsi trigonometri bab 6. Agak laju cikgu cakap dekat situ. Ya. Saya pun tak dapat nak tangkap apa cikgu cakap tu. Tapi itu dia. Lagi sekali cikgu, babnya nisbah dan fungsi trigonometri. Nisbah dan fungsi trigonometri. Okey, baiklah. Itu bab yang kita nak belajar hari ini. Tapi sebelum kita nak mulakan kelas kita seperti biasalah kan. Saya nak minta cikgu untuk kita lakukan sanitasi dulu. Boleh ke cikgu? Ya, boleh Akmal. Okey, jom kita ke meja sini cikgu. Silakan. Dekat atas meja kita ada gel pembasmi kuman. Jadi cikgu boleh gunakan terlebih dahulu dan diikuti dengan saya. Okey, baiklah. Kita pun dah lakukan sanitasi dengan menggunakan gel pembasmi kuman. Dan sekarang ini saya nak memperkenalkan murid-murid yang akan bersama dengan kita pada hari ini dalam sekolah pilihan hari ini. Daripada ini dia. Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Chong Hua Confucian Jelutong, Pulau Pinang. Hello, apa khabar semua? Lambai sedikit. Wah, itu dia murid-murid kita. Baik, saya nak berkenalan dulu dengan murid yang pertama. Namanya adalah Samuel. Betul ke nama awak Samuel? Ibu bapa saya ambil nama ni dari Bible. Oh, cantiklah. Okey, sekarang perkenalkan nama awak. Samuel Tan, betul kan? Silakan. Salam sejahtera. Nama saya Samuel Tan. Cita-cita saya ialah menjadi seorang guru. Menjadi seorang guru. Terbaiklah Samuel Tan. Okey, seterusnya saya nak perkenal pula dengan Shan Chen. Betul ke saya sebut nama awak? Ya, betul. Okey, sila perkenalkan diri awak. Shan Chen? Please introduce yourself. Sudah on mic tak? Cuba awak mungkin ada termute ke awak punya mic. Okey, cuba cakap lagi sekali. Ada tak? On balik. Okey, tak apa. Sekejap lagi kita akan bersama dengan Shan Chen balik. Okey, dan seterusnya saya nak berkenalan bersama dengan Adeline yang pakai cermin mata tu. Hai Adeline. Adeline. Ya. Kenapa takut-takut? Jangan takut, saya tak makan orang. Perkenalkan diri anda, bagi tahu nama penuh awak dan juga cita-cita awak. Silakan.
Salam sejahtera, nama saya ialah Adeline Wu dan cita-cita saya ialah menjadi seorang guru. Okey, menjadi seorang guru. Baik, seterusnya adalah Kominsi. Betul ke? Hello? Suara saya dengar tak? Kalau dengar, angguk. Kalau tak dengar, giling. Kominsi. Betul ke saya sebut nama awak? Okey, perkenalkan diri anda. Silakan. Ya, betul-betul. Okey. Okey, introduce yourself. Betul-betul. Nama dia betul-betul kot, cikgu. Okay, salam sejahtera semua. Saya bernama Komin. Cita-cita. Okey. Biasalah cikgu kan, kadang-kadang kita ada masalah teknikal sikit kan. Okey, tapi tak apa, itu tidak membantukan kita untuk meneruskan berkenalan dengan murid seterusnya, iaitu Kai Xian, ni hao. Ni hao, ni hao, ni hao. Okey, please introduce yourself. Hai semua, nama saya Lam Kai Xian dan saya nak menjadi seorang jurutera kimia. Jurutera kimia, terbaiklah. Okey, baik, kita dah perkenalan dengan murid-murid kita kan. Kita ada 5 murid-murid kita dan saya nak tahu apa kata Adeline mengenai bab ini. Sebenarnya bab di dalam nisbah dan graf fungsi trigonometri ini senang ke atau susah, Adeline? Pada pendapat saya, topik ini amat topik lain kerana kita akan cuba untuk melukis graf yang berbeza. Topik ini juga tidak susah untuk memahami jika kita khusyuk semasa guru mengajar. Topik ini yang berkaitan dengan fungsi trigonometri amat berguna terhadap bidang pembinaan dewan konsert dan juga ahli geologi. Saya yakin bahawa topik ini dapat memperbaik kualiti hidup kita ke arah kemajuan. Itu kata Adeline. Tapi kalau kata Kai Xian pula, Kai Xian, awak rasa bab yang kita nak belajar sekejap lagi kan, senang ke atau susah sebenarnya? Topik ini sangat senang untuk belajar lah. Kerana kita hanya itu memahami 2 perkara saja. Iaitu? Satu ialah cara melukis graf trigonometri dan lagi satu ialah mengira sudut dengan menggunakan bulat unit atau sudut rujukan sepadan. Itu dia. Dia kata senang, cikgu. Nanti apa-apa saja soalan cikgu tanya seorang je dekat Kai Xian tu. Sebab dia kata senang. Okey, baiklah. Itu dia pendapat dan juga kita pernah berkenalan dengan murid-murid kita yang akan bersama dalam Sukses SPM 2021. Dan sekarang ini kita nak berhenti rehat. Selepas ini, kita akan mulakan kelas kita dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Sarves kita, yang mana hari ini kita nak belajar bagi mata pelajaran matematik dan babnya adalah nisbah dan graf fungsi trigonometri. Nampak bunyi dia macam menakutkan, tapi sebenarnya kalau kita faham betul-betul dan gunakan formula yang betul, insya-Allah semua dapat kuasai bab ini. Betul kan, Cikgu? Ya, betul. Okey, jadi tanpa membuang masa, ayo kita mulakan kelas kita bersama dengan Cikgu Sarves. Silakan, Cikgu. Ya, terima kasih Akmal. Sama-sama. Okey, baik. Kita lihat dulu. Okey, seperti Akmal beritahu tadi, nisbah dan graf fungsi trigonometri. Yap. Sebelum cikgu nak mula, cikgu nak beritahu. Ada masa maksudnya anda berminat. Okey, so pelajar-pelajar ada masa ni maksudnya kamu ada masa untuk membuat latihan, ada masa untuk menjawab soalan-soalan ramalan, ada masa untuk membuat soalan-soalan tahun lepas. Maksudnya anda berminat untuk mendapat A+ dalam SPM Matematik. Alright. Okey, baik. Cikgu akan mulakan hari ini. Soalan-soalannya adalah termaktub daripada standard kandungan 6.2, graf fungsi sinus, kosinus dan tangent. Okey, yang pertama, kamu akan melukis graf fungsi trigonometri yang asas, iaitu Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X, Y sama dengan tangent X, bagi sudut X di antara 0 hingga 360 darjah. Kemudian, kita akan membanding bezakan ciri-ciri graf fungsi tersebut. Dan 6.2.2 iaitu mengkaji dan membuat generalisasi tentang kesan perubahan
pemalar ABC bagi graf fungsi trigonometri. So, graf asas tadi ubah kepada Y sama dengan A sin BX tambah C, Y sama dengan A cos BX tambah C dan Y sama dengan A tangent BX tambah C, di mana A dan B adalah positif. Kemudian juga menyelesaikan masalah yang melibatkan graf fungsi sinus, kosinus dan tangent. Okey, pelajar-pelajar, cikgu harap kamu semua sudah bersedia untuk menjawab contoh soalan SPM yang termaktub dalam standard kandungan 6.2 bab 6. Okey, baik. So, baik. Cikgu hari ini akan membincangkan contoh-contoh soalan kertas 1 dan kertas 2 SPM. Okey, kamu akan menjawab bersama dengan saya. Kertas 1, 3 soalan objektif. Untuk kertas 2 bahagian A, 2 soalan yang setiap satunya membawa 4 markah, dan untuk bahagian B, kita sama-sama menjawab 1 soalan dengan 7 markah. Okey. Baik, pelajar-pelajar, saya rasa cikgu harap kamu semua sudah bersedia bersama saya. Okey, kita lihat soalan yang pertama. Okay, untuk soalan objektif. Sebelum itu, untuk menjawab soalan yang pertama dan soalan objektif yang kedua, kita ingat kembali, adakah pelajar-pelajar ingat apakah perkaitan di antara bulatan unit dengan graf sinus, kosinus dan tangent? Okey, kalau kita lihat, ini adalah bulatan unit di mana ini adalah nilai bagi cos dan ini adalah nilai bagi sin. Okey, so ini adalah bulatan unit, maksudnya jejarinya 1 unit. Okey, koordinat X adalah merujuk kepada cos. Okey, koordinat X ni adalah cos kita dan koordinat Y merupakan sin kita. Okey, dan tangent pula adalah Y bahagi dengan X. Mengapakah tangent ni Y bahagi dengan X? Okey, kita ingat kembali bahawa daripada sudut daripada asas kita, okey, tangent adalah bertentangan dengan bahagi dengan bersebelahan, iaitu Y bahagi dengan X. Jadi apakah Y tadi? Y adalah sin kita, dan apakah koordinat X? X merupakan cos kita. Okey, baik pelajar-pelajar, kalau pelajar-pelajar faham yang ini, pelajar bolehlah melukis graf asas Y, sin kita dan cos dan juga bagi tangent. Cuba kita lihat. Katakan X ni merupakan sudut-sudut. Okey, yang pertama, okey, daripada sifar, kalau kita lihat tadi cikgu beritahu bahawa koordinat Y merujuk kepada nilai bagi sin kita. Okey, jadi kosong bermula daripada kosong untuk sudut kosong darjah. Okay, kemudian graf kita ke 90 darjah, maka nilai di sini, koordinat Y di sini adalah 1. Okay, kemudian pergi kepada sudut 180 darjah. Okey, sudut nilai koordinat kita adalah sifar. Kemudian 270 darjah, nilai koordinat bagi Y merupakan negatif 1 dan kembali kepada kosong. So, dengan cara ini pelajar bolehlah melukis graf asas Y sama dengan sin kita. Ya, maksud cikgu tadi murid-murid, betul? Kan? Ya. Itu dia. Okey, silakan cikgu teruskan. Okey, seterusnya cikgu. Okey, baik Ahmad. Seterusnya, daripada bulatan unit juga, pelajar-pelajar boleh menentukan graf asas bagi cos X. So, katakan X ni merupakan nilai bagi sudut. Okey, sama juga. Untuk koordinat X ni merujuk kepada nilai cos kita. Okey, so kalau kita nak lukiskan graf fungsi untuk cos, kita lihat pada koordinat bagi X. Okey, so koordinat X adalah 1. Yang pertama, pada sudut kosong darjah, koordinat X merupakan 1. So kita mula dengan 1. Okey, kemudian kita pergi kepada sudut 90 darjah, koordinat X merupakan sifar. Okey, kemudian sudut 180 darjah. Okey, sudut di sini 180 darjah, koordinat X-nya adalah negatif 1. So, di sini adalah negatif 1. Okey, seterusnya pergi kepada sudut 270 darjah, koordinat X merupakan sifar dan balik kepada 360 darjah, koordinat X adalah 1. So, ini adalah cara asas untuk melukis graf Y sama dengan sin X, cos X dan seterusnya. Bila kita bahagikan Y bahagi dengan X, kita dapat graf asas bagi tangent X. Okey, di mana yang pertama, okey, Y bahagi dengan X. Koordinat Y adalah kosong, bahagi dengan koordinat X adalah 1. So, kosong bahagi, sifar bahagi dengan 1, dapat sifar. Okey, kemudian kita ada 1 bahagi dengan kosong. Kalau kita
tekan kalkulator. Okey, pelajar-pelajar cuba tekan kalkulator. 1 bahagi dengan sifar, kita akan dapat math error, syntax error. Maksudnya tidak tertakrif. Tidak tertakrif maksudnya kita tidak tahu nilai koordinat y itu dia infinity. Infinity sampai bila? Sampai bila-bila? Bila-bila kan Akmal. So kita tidak tahu nilainya tu. So sampai infinity. Okey, kemudian kita mula balik daripada negatif infinity. Okey, sudut bagi 180 darjah. Koordinat y kosong bahagi dengan negatif 1, kita dapat kosong, sifar, kemudian seterusnya infinity dan juga untuk 360 darjah kita balik kepada sifar. Okey, baik pelajar-pelajar, ini adalah asas untuk melukis graf bagi y sin x, cos x, tangent x. So, cikgu harap kamu semua faham bagaimana untuk melukis graf asas ini daripada bulatan unit. Okey, baik. Sekarang, ini adalah sambungan daripada yang asas sin x tadi tu, graf sin x tadi tu. Kita katakan kita nak melukis a sin b x tambah c. Okey, so itu yang kita akan menjawab beberapa soalan hari ini. Okey, so kalau katakan untuk graf sin dengan cos, okey, kita ada nilai A-nya sama, kita panggilnya sebagai amplitude. Okey, kemudian kita boleh menghitung tempoh fungsi iaitu sama dengan 360 darjah bahagi dengan B. Ini adalah formulanya. Okey, dan C ini merujuk kepada anjakan graf kita. Kalau tambah C, graf tu akan naik. Kalau tolak C, graf tu akan menurun. Okey, sama juga untuk tangent X. Okey, tetapi nilai A ini tidak membawa makna untuk tangent kerana nilainya adalah infinity dengan negatif infinity. Okey, cuma anjakan graf dengan tempoh fungsi adalah 180 darjah bahagi dengan B. Okey, baik pelajar-pelajar. Maka kita pergi kepada satu contoh soalan. Soalan contoh daripada kertas 1. Okey, berdasarkan bulatan unit, nyatakan nilai bagi M. Okey, katakan ini adalah bulatan unit. Okey, so ada koordinat M dengan 0.8746. Apakah nilai bagi M? Okey, pelajar-pelajar boleh mencuba. Ada sesiapa yang nak menjawab soalan? Ada sesiapa nak cuba untuk soalan ini? Okey, silakan. Okey, Minci. Minci? Jawapannya adalah B. Okey, jawapannya adalah B. Minci boleh terangkan pada cikgu bagaimana kita nak mendapat jawapan B? Gunakan koordinat Y untuk divide tangent X. Bahagi dengan koordinat X. bagi X. Bahagi dengan tangent X. Okey, bagus Minci. Ya. Okey, kalau kita lihat ada lagi satu cara juga untuk kita nak menjawab. Ada boleh siapa-siapa yang terangkan selain daripada koordinat Y bahagi dengan koordinat X, ada tak cara yang lain? Mungkin ada sesiapa murid yang lain nak cuba terangkan selain daripada cara yang Minci bagi tahu iaitu tadi koordinat X Y bahagi dengan X kan cikgu, Koordinat betul? X, ya. Ada sesiapa tak murid-murid yang lain nak cuba terangkan? Mungkin cikgu lah kot. Okey, baik. So kita lihat di sini juga ada pelajar yang suka buat cara panjang. Tidak mengapa. Yang penting adalah kamu faham apa yang kamu lakukan. Okey. Boleh kamu tulis tangent X sama dengan 1.8040. Ini adalah nilai yang diberi. Kemudian shift tangent 1.8040. Ada pelajar yang mencari dahulu. Sudut X adalah 61 darjah. Okey. Selepas mendapat sudut 61 darjah, pelajar cuba kaitkan. Okey, koordinat X-nya adalah M, koordinat Y-nya pula adalah 0.8746. So mereka tahu bahawa cos 61 darjah ini merujuk kepada koordinat bagi X. Okey, jadi maka mereka tekan kalkulator mereka, maka cos 61 merupakan 0.4848. Okey, memang cara yang terdekat seperti yang diberitahu oleh pelajar Minci. Okey, kita buat terus iaitu Y bahagi koordinat Y bahagi dengan koordinat X merupakan 1.8040. Okey, ingat ya pelajar-pelajar, tangent X merupakan koordinat Y bahagi dengan koordinat X. Okey, so seterusnya dapatlah jawapan bahawa nilai bagi M adalah 0.4848. Maka dan jawapannya adalah B, cikgu kan? Ya, jawapannya betul, B. Alright. Okey, bagus ya pelajar-pelajar. Kita lihat untuk soalan objektif yang kedua. Okey. Baik. Ini dia. Antara graf berikut, yang manakah graf yang mewakili Y sama dengan
cos 2x tambah 1. Okey, graf manakah yang mewakili y sama dengan cos 2x tambah 1? Okey, ada sesiapa murid yang nak cuba untuk menjawab soalan ini? Ada sesiapa nak cuba? Oh, 2 orang angkat tangan. One to som. Okey, kita minta Kaisian dulu, boleh ke? Okey, Kaizen cuba jawab. Okey, silakan. Jawapan dia ialah C. Okey, Kaizen boleh terangkan pada cikgu mengapa jawapannya adalah C? Dia ada itu 2x mah. Maksud dia itu nak cycle 2 time lah. Dan tambah 1 itu semua itu graf nak shift itu 1 kali. Ya. Ya, betul. Okey. 2 tu maksudnya 2 putaran lengkap bagi cos. Okey, kita lihat bagaimana untuk menjawab soalan-soalan ni. Okey, pelajar-pelajar di rumah jangan risau. Okey, kita buat bersama bagaimana untuk menjawab. Nak menentukan graf manakah ialah y sama dengan cos 2x tambah 1. Okey, daripada asas tadi. Okey, tadi apa yang cikgu mengajar tadi? Asas bagaimana kita nak melukiskan graf y sama dengan cos x. Okey, selalu kita kena rujuk ataupun kita mesti ingat kembali apakah cos graf asas untuk cos x. Kemudian cos 2x, 2 ini merupakan 2 putaran lengkap untuk 360 darjah untuk cos x. Maka satu graf cos sambung lagi satu cos graf 2x ni, so maksudnya 2 ni tempoh. Okey, so dapatlah 2 graf cos yang lengkap. Okey, kemudian tambah 1. Tambah 1 tadi cikgu terangkan anjakan. Tambah tu anjakan ke atas atau anjakan ke bawah. Okey, jadi bila tambah 1, maka setiap koordinat ataupun nilai-nilai pada paksi y kita tambah dengan 1. Okey, negatif 1 tambah dengan 1 dapat 0, 0 tambah dengan 1 dapat 1, 1 tambah dengan 1 dapat 2. Okey, so kekalkan koordinat-koordinat ataupun nilai pada sudut di X, cuma anjakkan graf satu nilai Y ke atas. Itu sahaja. Mudah sahaja cikgu kan? Mudah sahaja untuk melukis graf. Kalau kita lihat graf mesti ada koordinat-koordinat X, koordinat Y, lepas tu buat satu-satu, plot-plot. Okey, tidak perlu. Kalau faham bulatan unit tadi, daripada asas bagaimana melukis graf cos, tambah je 2X tu 2 putaran lengkap, tambah satu anjak ke atas satu. Macam Kaisian tadi dah cikgu. Dia tengok je pilihan jawapan A, B, C, D. Ini mesti C lah. Hui, betul. Kasih tepuk sikit lah untuk you punya kawan. Tepuk sikit sudah betul. Ya, betul. Kaisian, jawapannya adalah tak mau C. tepuk ke untuk kawan you? Okey. Alright, seterusnya cikgu. Okey, baik. Sekarang kita masuk kepada soalan ketiga, soalan objektif. Okey. Antara graf berikut yang manakah mewakili Y sama dengan 5 tangent X? Okey. Untuk sudut X di antara 0 hingga 360 darjah. Ini sangat mudah kerana graf tangent ni dia 0, infinity, negatif infinity sahaja untuk nilai-nilai Y. Okey. Jadi antara A, B, C, D cikgu kan, yang mana soalannya adalah antara graf berikut yang manakah mewakili Y sama dengan 5 tangent X. Untuk 0 berapa tu cikgu? Ya, untuk koordinat nilai-nilai bagi sudut X ialah dia antara 0 hingga 360 darjah. Okey, rasa-rasanya soalan ni siapa yang nak jawab? Saya rasa lepas ni mungkin kita boleh minta Adeline kot cikgu untuk jawab soalan ni. Sebabnya kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan dengarkan jawapan daripada Adeline untuk soalan ini. Semuanya selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazir. Sebelum kita berhenti rehat tadi, cikgu ada bagi satu soalan dan saya minta kepada Adeline kita untuk menjawab soalan yang diberikan oleh Cikgu Sarves kita. Jadi kita nak minta Adeline teruslah. Adeline, untuk soalan yang cikgu bagi ni, apa jawapan awak? Jawapan saya ialah A. A kah? Tui kah? Kenapa awak pilih A? Sebab tangent X ia 1X. So, ada 2 cycle iaitu pada 180 darjah dan
360 darjah saja. Betul ke cikgu? Ya, Jawapan betul. diberikan oleh Adeline. Ya, betul. So, Okey. satu X saja sehingga 360 darjah. Aha. Kemudian amplitude-nya 5. 5 kita darab dengan sifar, masih dapat sifar. So grafnya bentuknya adalah masih sama, tiada anjakan. Okey, bagus Adeline. Okey. Jawapannya adalah A. Jawapannya adalah A, cikgu. Tahniah Adeline. Tepuk sikit untuk Adeline. Tepuk sikit kawan awak. Wah, tadi Adeline cikgu, ramai orang tepuk. Tadi siapa? Kaisian. Diorang je tepuk. Okey cikgu. Seterusnya cikgu. Okey, baik murid-murid. Sekarang kita lihat pula kepada kertas 2, soalan contoh bahagian A. Okey. Cuba kita lihat soalan ini. Graf mewakili paras air di sungai semasa hari hujan yang diukur dengan pemancar tahap apungan. Okey. Diberikan bahawa Y mewakili paras air dalam meter dan X mewakili masa dalam jam. Nyatakan fungsi trigonometri bagi graf tersebut dalam bentuk Y sama dengan A sin BX tambah C. Okey, ini adalah contoh soalan untuk kertas 2 bahagian A. Jumlah markahnya adalah 4. Okey, apa yang pelajar perlu nyatakan ataupun tuliskan adalah fungsi trigonometrik bagi graf ini dalam bentuk Y sama dengan A sin BX tambah C. Maka graf telah diberikan. Pelajar-pelajar cuba tuliskan persamaan yang mewakili graf ini. Okey, boleh pelajar-pelajar cuba, murid-murid tolong cuba, kemudian cuba tentukan apakah nilai bagi A, nilai bagi B dan juga nilai bagi C. Kemudian tuliskan dalam bentuk persamaan. Okey, jadi kita minta murid yang buat cikgu. Ya. Okey, kita minta Shen Chen, boleh ke? Shen Chen? Ya. Ah. Ya. Boleh dengar? Oh, boleh. Okey. Macam mana nak jawab soalan ini? Shen, boleh terangkan kepada cikgu bagaimana kita nak mencari nilai bagi A, B dan C supaya kita boleh tulis dalam bentuk Y sama dengan A sin BX tambah C. Kalau nak cari ini kembasi, yang boleh tengok ini axis Y yang mana ini mula. Okey. Dan kalau Okey, bagaimana nak menentukan? cari ini A, Okey, teruskan. Teruskan. kalau nak cari A boleh tengok ini amplitude yang berapa lagi axis Y. Okey, baik. Ada sesiapa nak berikan? Samuel nak berikan apakah nilai bagi A? Samuel Tan. Nilai bagi A ialah 6. 6, okey. Nilai bagi A adalah 6. Okey, baik. Murid-murid, cuba kita lihat bagaimana nak menyelesaikan soalan ini. So, kita diberikan, okey, selalunya tuliskan apakah yang diberikan dan apa yang kita perlu mencari. So, kita nak dalam bentuk Y sama dengan A sin BX tambah C. Jadi, kita lihat apa pula, ulang kaji balik. A adalah amplitude. Okey, B ini merujuk kepada tempoh fungsi sinus iaitu 360 darjah bahagi dengan B. Dan C ini merupakan kedudukan graf kita daripada kedudukan graf sinus yang asal. Okey, baik. Daripada asas ini kita cuba tentukan apakah nilai bagi A. Okey, so tipnya adalah ni adalah formula untuk amplitude. Okey, kalau pelajar-pelajar nak menentukan nilai bagi A, maka nilai maksimum tolak dengan nilai minimum bahagi dengan 2. Okey, daripada graf tentukan nilai bagi Y. Okey, nilai bagi maksimum tolak dengan nilai bagi minimum bahagi dengan 2. Okey, so kita dapat amplitude-nya adalah, so kalau kita lihat, okey, so seperti murid yang beritahu tadi, okey, nilai maksimum di sini adalah, okey, nilai maksimum adalah 13, okey, dan nilai minimum daripada graf kita adalah 1. Okey, jadi 13 tolak 1 bahagi dengan 2 kerana kita nak lihat ini adalah pembahagian. Okey, kita bahagi 2. Okey, jadi amplitude-nya adalah 6. Okey, baik murid-murid, amplitude ni maksudnya adalah jarak ni, okey, ini nilai ini merupakan 6. Okey, nilai ini merupakan 6. Okey, ini adalah amplitude-nya. Baik.
Adakah cara lain untuk menentukan amplitude? Baik, kita lihat. Ataupun yang terdekat, kita boleh ambil 13 tolak dengan nilai bagi 7. Okey, boleh cari juga. Nyatakan bahawa nilai bagi A adalah 6. Okey, baik. Kemudian, diberikan masa, tempoh masa adalah 12 jam. Okey, tempoh masa adalah 12 jam. Tadi cikgu berikan formula tempoh masa sama dengan 360 bahagi dengan B. So daripada sini 360 bahagikan dengan B dapat 12 jam. Okey, so maka 12 darab dengan B, maka B merupakan 30. Okey. B adalah 30. So jadi kita sudah pun, murid-murid kita sudah pun mencari nilai bagi A, nilai bagi B. Sekarang bagaimana pula dengan nilai bagi C? Okay. So nilai bagi C ini adalah anjakan graf kita daripada graf sinus kita yang asal. Okay. Bagaimanakah bentuk graf sinus kita yang asal? Y sama dengan sin X. Kita anjakkan daripada nilai sifar di sini kepada 7. Okay. So nilai C dibaca daripada graf iaitu 7. Okay. So maka kita dapatlah jawapannya Y sama dengan 6 sin 30X tambah 7. Okey? Baik. Kita lihat, Akmal, kita pula lihat pula pada cara pemarkahan ni. Okey, diberikan 4 markah, maka pelajar-pelajar dapat menentukan amplitude. Okey? Dapat 1 markah. Kemudian, gunakan formula mendapatkan nilai bagi B, 1 markah. Kemudian, nilai C yang dibaca, dapat 1 markah. Maka tuliskan dalam bentuk persamaan yang dikehendaki. So jumlah markahnya adalah 4. Okey. Baik. Murid-murid kalau dah selesaikan ini dalam soalan peperiksaan, bagaimana nak menentukan bahawa jawapan ini benar? Okey, kita boleh semak jawapan. Okey, cuba dengan salah satu nilai bagi X daripada graf fungsi ini. Katakan cikgu ambil nilai bagi 12. Okey? Cuba kita semak kembali. Formulanya adalah Y sama dengan 6 sin 30X tambah 7. Okey, so gantikan di tempat X ini nilai 12. Okey? Maka 30 darab dengan 12 adalah 360. Betul. Sin 360, okey, ataupun kita kalau pelajar dah ingat bulatan unit, okey, sin 360, koordinat bagi Y adalah 0. Ataupun tekan kalkulator dapat nilai 0. Okey, sifar darab dengan 6 tambah 7 dapat 7. So betul koordinatnya 12, 7. Okey, memang betul formula yang dinyatakan ataupun persamaan Y di sini adalah benar. Okey, baik murid-murid, boleh juga semak dengan nilai yang lain. Contoh, cikgu ambil nilai bagi 3. Okey, cuba gantikan. 3 di sini, 3 darab dengan 30. Okey, sin 90 30 darab dengan 3 dapat nilai 90 darjah. Maka sinus 90 boleh tekan kalkulator ataupun kita dah hafal daripada bulatan unit. Okey, masa 90 darjah koordinat Y adalah 1. Okey, dapat 1, 6 darab dengan 1, 6 tambah 7 adalah 13. So betul. Okey, maka persamaan kamu adalah betul. Boleh semak kembali. Okey. Baik murid-murid, kita pergi kepada soalan yang kedua untuk bahagian A. Okey, baik. Lakarkan graf bagi, tadi kita menentukan diberikan graf. Diberikan graf, murid-murid tuliskan persamaan. Okey, bagi Y. Sekarang, persamaan diberi tetapi murid-murid perlu melakarkan graf. Okey, lakarkan ni maksudnya bukannya kita lukiskan. Kalau lukiskan, kita gunakan kertas graf. Kalau lakarkan, kita boleh melukis di bawah soalan yang diberikan. Okey, lakarkan graf bagi Y sama dengan 2 sin 2X. Okey, graf yang pertama, Y sama dengan 2 sin 2X tolak 1 bagi sudut X di antara 0 hingga 360 darjah. Kemudian, pada paksi-paksi yang sama, maksudnya pada paksi X yang sama dan paksi Y yang sama, lakarkan lagi satu graf, Y sama dengan 2 cos X tambah 1. Okey, pelajar-pelajar, cikgu nak ingatkan satu. Okey, tolong ingat, tolong lihat pada sudut X-nya. Okey? Masa peperiksaan tolong lihat kerana boleh diberikan sudut ni 0 hingga 360. Dan lukisan yang kedua boleh diberikan sifar sehingga 180 darjah. Okey? So, pastikan gunakan highlighter, highlight apakah yang ditujukan oleh soalan. Okey? Syarat-syaratnya penting kita nak sampai satu putaran lengkap.
Okey, 360 darjah. Kemudian nyatakan bilangan titik persilangan kedua-dua graf tersebut. Okey, baik murid-murid. So, cikgu harap kamu semua faham apa yang dikehendaki. Kamu kena lukiskan dua graf ni pada paksi yang sama. Graf untuk Y sama dengan 2 sin 2x tolak 1 dan Y sama dengan 2 cos x tambah 1. Kemudian tentukan ataupun nyatakan berapakah bilangan titik persilangan kedua-dua graf tersebut. Okey. Baik. Baik, Akmal. Ya, cikgu. Akmal boleh faham, boleh cuba nak faham bagaimana melukis. Ya. Nasib baik saya ada kawan-kawan daripada sekolah ni, cikgu. Okey, ada tak murid-murid yang dah buat lakaran untuk soalan ini? Ada buat tak? Kalau ada buat mungkin boleh angkat tangan. Kalau belum buat, geling kepala saja. Ada buat tak? Tak ada Tahu tak macam mana nak buat? Adeline. Okey. Adeline, cuba tunjuk sikit awak punya lakaran untuk soalan ini, Adeline. Boleh angkat kertas tak? Ini dia. Kita nak tengok macam mana Adeline buat. Okey. Boleh dekatkan lagi sikit awak punya kertas. Okey. Ya, nampak juga betul, Adeline. Bagus. Okey, boleh nampak graf Y sama dengan 2 sin 2x tolak 1 dan juga boleh nampak juga graf bagi Y sama dengan 2 cos x tambah 1. Okey, bagus. Sekarang kita lihat bagaimana untuk menyelesaikan soalan ini. Okey, tadi kita dah tengok Adeline punya lakaran, cikgu. Kita tengok, lihat betul tak lakaran Adeline ni. Cuba kita kenal pastikan. Okey. Okey. So, untuk yang pertama, cikgu tunjukkan satu persatu ya murid-murid. Kita lakarkan dulu graf bagi Y sama dengan 2 sin 2x tolak 1. Okey. So, satu persatu. Jangan risau bagaimana untuk melukis, apakah nilai x, apakah koordinat bagi Y, lukiskan. Okey, daripada asas sahaja. Okey, selalu daripada asas. Ini adalah graf asas untuk Y sama dengan sin x. Okey, sudutnya adalah di antara 0 hingga 360 darjah. Okey, kemudian kita nak graf untuk sin 2x. Okey, so 2 ni merujuk kepada 2 putaran lengkap. Okey, 2 putaran lengkap bagi sudut x di antara 0 hingga 360 darjah. Okey, so maka ini adalah satu putaran lengkap dan kemudian sambung kepada putaran lengkap graf sinus yang kedua. Okey, so satu persatu daripada sin x lakarkan untuk sin 2x. Kemudian darab dengan 2. Apa maksud darab dengan 2? Setiap nilai ni darab dengan 2. 2 darab 0, 0. 2 darab 1, 2. 2 darab negatif 1, negatif 2. Okey, baik. Jadi, kita dapatlah graf yang sama ni, sama. Okey, Y tetapi di depannya ada 2. Amplitude-nya adalah 2. Okey, jadi dapat 2 putaran lengkap untuk sudut 360 darjah dengan nilai minimum negatif 2 dan nilai maksimum adalah 2. Okey, seterusnya kita pergi kepada tolak 1. Okey, murid-murid masih ingat apa yang cikgu beritahu tadi? Okey, nilai C ini menunjukkan graf kita anjak ke atas atau anjak ke bawah. Kalau tambah, kita anjakkan graf kita ke atas. Kalau tolak, kita anjakkan graf kita ke bawah. Okey, jadi tolak 1, keseluruhan graf ini kita anjakkan satu nilai ke bawah. Okey, tengok cikgu, kamu boleh juga letakkan ni sebagai garisan berselang-seli masa peperiksaan, okey, untuk menunjukkan perbezaannya. Okey, graf asal ni, okey. Kemudian tolak 1 nilai ke bawah. Okey, jadi kita dapat bahawa nilai bagi 2, okey, 2 tolak 1, okey, dapat 1. Kemudian 0 tolak 1 dapat negatif 1 dan di sini negatif 2 tolak 1 dapat negatif 3. Okey, so graf kita sudah anjak 1 ke bawah. Maka ini adalah graf bagi Y sama dengan 2 sin 2x tolak 1. Okey. Kemudian kita nak lihat pertindihan dengan graf yang kedua pula, iaitu graf bagi 2 cos x tambah 1. Okey, baik murid-murid, seperti yang cikgu beritahu tadi. Okey, selalu letakkan asas, graf asas tu. Bagaimana bentuk graf asas bagi Y sama dengan cos X. Ini adalah graf asas Y sama dengan cos X daripada bulatan unit tadi. Okey, baik. Kemudian kita lukiskan pula untuk Y sama dengan 2 cos X. Okey, setiap nilai koordinat Y-nya didarabkan dengan 2. 1 darab 2, nilai maksimum menjadi 2.
-1 darab dengan 2, nilai minimum menjadi 2. Okey, baik. Kemudian kita nak tambah 1. Kalau tambah 1 ni jadi apa pada graf? Dia tambah. Graf ni anjak ke atas 1 ke turun bawah 1? Ke atas 1, cikgu. Ya, bagus Akmal. Okey. So graf ni naik atas 1. Okey. Jadi anjak 1 ke atas, maka kita bolehlah lihat bahawa okey, setiap nilai ni sudutnya sama ya. Murid-murid tolong tuliskannya sama. Kemudian setiap nilai ni -2 tambah dengan 1, kemudian sifar tambah dengan 1, kemudian 2 tambah dengan 1. Okey, maka kita dapatlah melakarkan graf bagi y sama dengan 2 cos x tambah 1. Okey, mudah sahaja untuk melakarkan graf. Kemudian kalau mengikut soalannya, mereka perlukan kedua-dua graf ini pada paksi yang sama. Okey, maka graf y sama dengan 2 cos x tambah 1 dan graf bagi y sama dengan 2 sin 2x tolak 1. Okey, kita tuliskan, lakarkan dalam graf dengan paksi yang sama. Okey, kemudian dah lakarkan? Okey, so di sini pelajar-pelajar boleh mendapat 1 markah untuk lakaran graf untuk cos, untuk sin. Kemudian kita nak menjawab soalan berapakah bilangan titik persilangan. Okey, so tentukan titik persilangan di atas graf kita. Okey, kemudian kita nyatakan. Okey, tentukan bilangan titik persilangan adalah sama dengan 2. Okey, mesti tulis ya. Murid-murid mesti tulis pasal soalan dah tanya tentukan berapakah bilangan titik persilangan. So mesti tulis ni. Okey, ini soalan yang bernilai 4 markah, cikgu, kan? Dan tadi saya nampak ada, saya rasa 10 lakaran sebenarnya. Baru kita akan dapat jawapan bagi soalan ini. Betul, cikgu? Ya, sebenarnya pelajar dah faham konsep tu, bagaimana nak melukis graf. Terus mereka boleh melukis kepada graf ni. Saya cuba nak terangkan daripada asas bagaimana nak melukis. Kalau mereka lihat terus nak lukis ni, mereka rasa macam soalan ni susah macam tu. Tetapi kalau mereka dah tahu asasnya bagaimana, bila 2x dia dapat 2 putaran, tolak 1, anjak 1 ke bawah, langkah demi langkah mereka faham, maka inilah graf hasilnya. Jadi macam mana dapat markahnya daripada itulah kan, berapa bilangan titik persilangan, dan dekat situ 2x kita kena tanda, barulah kita akan dapat markah penuh seperti mana yang anda nampak di sini. Terima kasih, cikgu. Kita belum habis lagi. Murid-murid, jangan pergi mana sebab kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan pergi ke kertas 2, soalan contoh bahagian B. Nak tahu apa betul-betul soalannya? Kita tunggulah selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Dan sekarang ini, kita nak tengok ini dah kertas 2 soalan contoh bahagian B. Macam manalah bentuk soalan dia. Cikgu, jom kita buat. Okey, ya. Baik, murid-murid, kita lihat pula contoh untuk bahagian B di kertas 2. So, ini adalah soalan panjang ni. Okay, contoh ni adalah 7 markah diberikan. Okay, jadual di bawah menunjukkan kedalaman air di sebuah pelabuhan dengan Y mewakili kedalaman air dalam meter dan X mewakili waktu dalam jam. Maka data ni telah diberikan. Kedalaman air pada waktu yang keberapa. So di sini soalannya, berdasarkan jadual di atas, nyatakan jenis fungsi trigonometri yang sesuai untuk mewakilkan data tersebut. So, selalunya nyatakan ni, pelajar nyatakan saja 1 markah. Okay? So, nyatakan jenis fungsi trigonometri yang sesuai. Kemudian, soalan B, sekiranya paksi Y mewakili kedalaman air dan paksi X mewakili masa dalam jam, kita lakarkan graf fungsi yang pelajar sebut tadi di bahagian A. Kemudian, tuliskan persamaan fungsi. Okey, so persamaan fungsi, murid-murid tahu bahawa Y sama dengan, apa fungsinya? Okey, gunakan A cos BX tambah C atau A sin BX tambah C. Okey, kemudian daripada graf yang murid-murid lukiskan, tuliskan ataupun tentukan bilakah kedalaman air akan mencapai paras maksimum. Okey, diberikan 1 markah. Okey, baik murid-murid. Sekarang, cikgu nak pergi kepada untuk A, sebelum nak pergi kepada jawapan A. Okay, melihat kepada data ini. Ada tak murid yang nak sebut apakah fungsi graf ni? Ada sesiapa? Cikgu tanya nyatakan fungsi. Okey, Okey. Silakan Samuel Tan. Graf cos.
Okey, graf cos. Okey, kita lihat bagaimana simultan mendapat graf cos. Okey. So, berdasarkan jadual yang diberikan ni, cuba lihat pula pola data ni. Okey, mula-mula 16, kemudian nilainya turun kepada 8. So, cuba lakarkan dulu. Kita lihat dulu polanya. Okey, lihat dulu polanya daripada 16 kemudian turun ke 8, kemudian 16, 8, 16. Okey, nampak macam daripada nilai yang besar turun ke kecil. Okey, besar. So ini macam bentuk graf kosinus. Kalau kita lihat graf sinus, dia daripada nilai yang kecil pergi kepada nilai yang besar kemudian turun begini. Okey, so benar, kita nyatakan sahaja, maksudnya tuliskan sahaja fungsi graf kosinus. Okey, satu markah kerana nyatakan. Okey, bagus. Kita pergi kepada soalan B. Okey, murid-murid, cuba lihat. Sekiranya paksi Y mewakili kedalaman air dalam meter dan paksi X mewakili masa dalam jam. Okey, lakarkan graf fungsi trigonometri dan tuliskan persamaan. Ada tak murid-murid yang nak tunjukkan pada cikgu? Okey, Kak Izen, boleh tunjukkan graf kamu? Okey. Dekat sikit. Okey, itu dia. Okey, ya, nampak graf cos. Bagus, Kak Izen. Okey. Kita lihat pula jawapannya. Baik. Okey, maka ini adalah lakaran graf. Okey, sama seperti lakaran graf Kaizen tadi. Okey, dah diberikan masa dalam jam, kemudian dah diberikan kedalaman air, lakarkan graf. Okey, murid-murid pastikan kamu menulis paksi Y, okey, paksi X, paksi Y, kemudian juga persamaan bagi graf ini. Tetapi kita belum tentukan lagi. Okey, so kita tuliskan dahulu Y sama dengan A cos BX tambah C. Kemudian kita cuba cari nilainya. Okey, bagaimana nak mencari nilai bagi A cos BX tambah C? Okey, sama seperti tadi. A ini merujuk kepada amplitude, iaitu nilai maksimum tolak nilai minimum bahagi 2. Okey, so kalau kita lihat nilai maksimum adalah 16. Nilai minimum adalah 8. Okey, maka 16 tolak 8 bahagi dengan 2 dapatlah amplitude-nya 4. Okey, by amplitude ini maksudnya ya. Okey, amplitude-nya adalah 4. Kemudian kita pergi pula kepada tempoh. Okey, mengikut formula tadi, tempoh adalah 360 darjah bahagi B sama dengan 6. Okey, kenapa 6? Okey, murid-murid cuba lihat kenapa 6? Kerana tempoh ni adalah untuk satu tempoh lengkap putaran cos. Okey, satu putaran lengkap ni adalah 6. Okey. So bukannya 12 ya. Murid-murid berjaga-jaga. Okey, kita nak tempoh untuk sehingga satu putaran lengkap graf cos. Okey, maka dapat jawapan B adalah 60. Okey, so seperti biasa kita boleh lihat C di sini. Okey, daripada graf kita, anjakan graf kita, okey, nilainya adalah 12 ataupun nilai 16 tolak dengan amplitude kita iaitu 4. Okey. Baik, maka fungsi trigonometri adalah Y sama dengan 4 cos 60X tambah 12. Okey, baik murid-murid, seperti yang cikgu nyatakan tadi, kamu boleh semak balik jawapan. Okey, semak balik persamaan kamu tu. Okey, gantikan balik nilai bagi 3, 6, 9 dengan 12. Adakah dapat koordinat Y yang sama daripada persamaan fungsi yang anda telah tulis? Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada bahagian yang terakhir. Soalan, bilakah kedalaman air akan mencapai paras maksimum? Satu markah saja, murid-murid. Cuma nyatakan saja. Okey, daripada graf ni, bilakah kedalaman air ni mencapai paras yang maksimum? Okey, maka berapakah paras yang maksimum agaknya? Okay, kita 6. lihat. Ya. 12 dengan kosong. Betul juga? Ya, betul. Pada masa jamnya ya. So kita lihat. Okey, pada kosong nilainya adalah 16, 6 dan juga 12. Okey. Okey, tentukan kerana kita kena tahu dahulu paksi Y merupakan apa? Kedalaman air. Okey. Kemudian paksi X merupakan jam. Okey. Maka jawapannya adalah kedalaman air akan mencapai paras maksimum pada jam ke-0, 6 dan 12. Okey, dan kita pun akan dapat 7 markah cikgu untuk soalan ini. Betul cikgu? Ya, 7 markah dengan termasuk dengan persamaan tadi. Baik, dapat 7 markah. Terima kasih cikgu. Dan cikgu, saya pasti cikgu juga nak memberikan rumusan apa yang kita dah belajar hari ini, terutamanya bagi bab nisbah dan graf fungsi trigonometri cikgu. Silakan. Ya. Okey, baik. Murid-murid, hari ini
anda semua telah pun tahu bagaimana untuk melukis graf fungsi trigonometri yang asas. Kemudian kita masuk kepada yang ada Y sama dengan ada pemalar A, B dan C, iaitu Y sama dengan A sin BX tambah C, A cos BX tambah C dan A tangent BX tambah C. Kemudian dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan graf fungsi sinus, kosinus dan tangent. Dan juga murid-murid jangan lupa semua ini asalnya daripada bulatan unit. Yang asas itu sangat penting untuk kita kaitkan dengan graf asas sin, kosinus dan tangent. Kita kemudian masuk kepada persamaan yang lebih mencabar, iaitu melibatkan pemalar A, B dan C. Okey, seterusnya cikgu. Seterusnya kita tengok ada apa? Tekan. Okey, baik, seterusnya. Masa tidak berulang, gunakanlah dengan bijak. Selamat berjaya. Itu dia kata-kata daripada Cikgu Sarves kita. Cikgu, terima kasih banyak cikgu di atas ilmu yang cikgu telah curahkan kepada kami semua. Dan juga murid-murid daripada SMJK Chung Hua Confucian Jelutong Pulau Pinang. Saya doakan semua akan berjaya dalam SPM 2021. Saya Akmal Nazri. Kita akan jumpa lagi. Kalau ada salah dan silap, saya mohon maaf. All the best guys. Stay safe. Bye-bye. Cikgu, lambai cikgu. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon-calon SPM tahun 2021. Doa saya bersama dengan ibu bapa kamu dan juga seluruh guru-guru di Malaysia adalah supaya kamu semua akan memperolehi kejayaan yang cemerlang dalam SPM 2021. Kekalkan momentum untuk belajar, kejayaan pasti akan menjadi milik kamu semua. Terima kasih. Salam sejahtera semua calon SPM tahun 2021 yang dikasihi. Pandemik COVID-19 memang memberikan satu impak yang sangat besar terhadap semua pelajar, terutamanya calon SPM tahun 2021 ini. Namun, saya berharap semua itu bukan penghalang untuk cemerlang dalam SPM. Dan kita mesti ingat satu perkara, kegagalan yang kita hadapi ialah gagal untuk mengambil tindakan yang pertama. Semoga berjaya.